Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Pagi. Boleh dengar suara saya? Kalau boleh dengar, boleh bagi satu. Okay. Okay, baik. Okay. Sekarang ni dah 98 orang, 99. Harap-harap makin bertambah lah. Okay, sebelum apa-apa saya perkenalkan diri saya dulu. Saya selaku MC pada malam ni. Nama saya Aisyah binti Muhammad Farid. Saya berpangkat supervisor, alhamdulillah. Kemudian saya berasal daripada Negeri Sembilan dan insyaAllah malam ni saya cuba usaha untuk buat yang terbaik dan semoga kita semua dapat manfaat. Okey. Sebelum tu harap-harap yang masuk ni kita tak nak kutip ilmu tu seorang-seorang. Jadi kita nak semua ahli downline kita kan, tim kita masuk. Jadi ajak lagi ramai-ramai supaya kita semua ni dapat ambil manfaat. Bukan senang kan kita nak dapat duduk sama-sama dengar majlis ilmu macam ni. Okey. Kemudian macam biasa, jangan kita hanya harapkan screenshot slide je. Kita kena ada pen dan juga kertas. Kita nak ikat ilmu kita ni dengan menulis apa yang kita dapat. Sebab setiap speaker yang kita dengar berbeza-beza dia punya input dia. Okey, jadi sebelum kita teruskan lagi acara kita, saya akan bacakan sedikit latar belakang speaker kita malam ni. Okey. Beliau bernama Ustaz Muhammad Sofian bin Muhammad Farid. Beliau adalah lepasan Madrasah Miftahul Ulum Sri Petaling pada tahun 2003. Beliau mengambil bidang bahasa Arab dan juga pengajian agama Islam. Beliau bekerja sebagai ustaz selama lebih 14 tahun dengan gaji yang tidak melebihi RM1,700. Beliau tidak pernah melibatkan diri dalam apa jua bidang bisnes dan tidak berminat untuk menjadi peniaga. Kebanyakannya selalunya memang tak sukalah nak jadi nak cari orang kan. Tapi bila kenal dengan Forever ni terus berminat. Okey, kemudian di atas masalah kesihatan selama bertahun, beliau diperkenalkan dengan si botol kuning kita tu lah, dengan RTC, AVG dengan RTC oleh upline beliau iaitu Senior Manager Ustaz Haris. Bila dah try kan, bila dah istiqamah makan kan, jadi bila tengok dia punya kesan dia sangat bagus, jadi beliau mula mendaftar ahli pada November 2016. Dalam tempoh setahun, beliau menjadi pengguna. Okey. Kemudian pada akhir 2017, barulah mula berjinak untuk memulakan bisnes dan cuba buat 5 sisi sehingga sekarang. Okey. Pada November 2018, beliau melihat income yang tak cukup untuk anak-anak dan keluarga. Beliau memberanikan diri untuk bercuti tanpa gaji. Iaitu buat buat full swing lah untuk Forever ni. Dan sekarang beliau mengajar tanpa mengambil gaji. Okey. Kemudian alhamdulillah kini sudah menerima bonus daripada Forever dengan 5 angka. Dan telah membeli sebuah kereta pertama dengan bonus recap. Telah membeli sebuah rumah di Bandar Baru Bangi. Antara pencapaian beliau adalah Senior Manager F2D Level 1 Eagle Manager Retreat 2019 Bahamas, Chairman Bonus Manager 2019 Sydney, Chairman Bonus Manager 2020 Sydney, LCM 2020 BO International. Okey, kita dah dengar dia punya speaker kita punya latar belakang, so harap kita kutip semua apa yang beliau akan beliau akan keluarkan. Okey. Sebelum tu saya ada satu pantun. Okey. I love you, saya sayang anda. Sayang selamanya, love you forever.
platform MLM ni macam-macam ada. Tapi kenapa pilih Forever? Okey, dipersilakan. Kita jemput LCM Ustaz Sofian. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Masya Allah. Adakah anda semua telah bersedia untuk kelas kita pada malam ini? Kalau telah sedia, type 111. Type 111 untuk bukti kesediaan kita pada malam ini. Masya Allah. So, tanpa melengahkan masa, saya kongsi slide. Okey, jadi tajuk dia Forever Pilihan Muktamad Saya. Kejap saya buat full screen. Sekejap ni. Dia jadi sama ni, kita buat. Okey. Alright. So, nampak tak slide saya? Nampak tak slide? Kalau nampak slide, tulis jelas. Nampak? Oh, tak nampak Slide saya tak nampak Oh, masih satu-satu lagi ni. Nampak tak slide? Hello? Nampak. Nampak? Nampak Okey. Kalau nampak, tulis slide apa ni? Jelas. Okey. Alright. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini peluang saya untuk berkongsi. Jadi sayalah sebenarnya yang berniat untuk menimba ilmu. Walaupun dengan cara menyampaikan. Kenapa? Kerana tidak rugi orang yang memberi. Ini satu perkara yang diajar dalam agama. Lagi kita memberi, lagi Tuhan akan bagi kita balik. Ingat tu. Sebab apa? Sebab orang yang memberi ni, Nabi sebut dia. Kan? Nabi kata tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nampak tak? So, apa erti dia? Orang yang memberi. Kan? Kalau dalam konteks duit, kita nampaklah. Duit atau harta, kita nampaklah tangan atas dengan tangan bawah. Simbolik daripada memberi tangan atas, simbolik pada menerima tangan di bawah. Begitu juga sebaliknya, semua perkara yang lain. Manfaat yang kita sampaikan berupa ilmu, berupa tenaga, berupa khidmat, semua tu ada nilai dia di sisi Allah Ta'ala. Okey, so saya punya slide yang pertama ni. Jadi tajuk kita kan, kita kata Forever Pilihan Muktamad Saya. Ialah kita punya, bagi saya sendiri, sebagai satu orang yang memang anti MLM, memang tak suka, pernah sebut dengan kawan-kawan yang buat MLM dulu, korang makan duit haram. Saya pernah sebut dulu, pernah dengan kawan-kawan dulu sebab kita tak faham konsep, kita tak faham banyak perkara di sebalik MLM tu. So, slide yang pertama ni, saya kongsi apa yang berlega di fikiran saya sebelum menyertai Forever Living. Nampak tak? Ini berlaku bukan pada saya je, saya percaya ramai orang kat luar sana, mereka pun menghadapi situasi macam ni. Dan tuan-puan yang ada dalam majlis ni, sekalian FBO yang ada pada malam ni, adalah FBO yang kita kata bersungguh-sungguh dan leader. So mesti anda akan bertemu juga dengan orang yang macam ni. Kan? So jangan rasa panas hati, jangan rasa orang kata mudah tergugat, terganggu dengan pemikiran orang yang macam saya sebelum ini. Okey. Alright. So pertamanya, tidak suka berniaga. Tidak suka berniaga tu satu perkara. Bila kita ajak dia, bila ajak dia bekerja, okey. Kan? Bila ajak dia bekerja, okey. Tapi bila ajak dia berniaga, dia dah tarik muka dah. Sampai ada sahabat-sahabat kan, bila kita tawarkan dia bekerja, dia cakap apa? Saya memang nak cari kerja, tapi bukan berniaga. Nampak tak? Dia punya cakap dulu. Dia dah cakap. Jadi tidak suka berniaga, terutamanya MLM. MLM lagi lah. Sebab dia tak faham konsep yang unik tu. Okay. Yang keduanya, anggap produk tu tidak berkualiti. Memang berlaku itu memang. Maknanya
Kadang-kadang sebab yang berlaku depan kita satu masa dulu, ada orang dia jual satu pieces, benda kecil ya. Dan biasa kita minum apa semua benda tu normal saja, tapi satu pieces tu RM25. Jadi itu menjadi satu tanggapan yang tidak baik lah. Sedangkan itu adalah benda yang biasa saja, benda yang kita boleh dapat kat mana-mana. Kan? Tapi dia hanya nak jadikan produk tu sebagai satu alat semata-mata. Sebab tu dia anggap produk tidak berkualiti, hanya alat jualan saja. Ini pun satu penyakit dan satu pemikiran. So kita kena jelaskan pada sahabat-sahabat kita, forever bukan seperti itu. Okay? Forever bukan seperti itu. Kalau dia kata kan, aku dah tahu dah macam-macam dah. MLM ni macam ni. Kita sebut forever bukan seperti itu. Atau anda belum cukup tahu. Anda belum cukup pengalaman. Anda belum jumpa forever. Kita kena cakap macam tu dekat dia. Okay? So kalau dia kata, dah banyak dah, berpuluh-puluh dah. MLM saya buat dah. Semua sama je. Cakap dia tak cukup lagi tu. Kena tambah satu lagi, forever living. Okay? So akan pasti dia nampak keunikan dia. Okay. Peniaga MLM hanya untuk nama. Tu pun ada juga. Nama je kan. Tayang kereta, tayang macam-macam. Kan hanya untuk gah. Padahal kereta sewa. Contoh dia kan. Ada satu masa dulu. Kita terjumpa dengan orang macam tu. Orang tu datang jumpa kita, dia pakai kereta sewa. Tapi dia kata, dia claim bahawa dia punya bisnes tu yang bagi kereta tu kat dia. Tapi bila dia cerita dengan kawan-kawan dia, kantoi. Kereta tu kereta sewa. Nampak tak? So itu tanggapan yang berlaku. Kita sendiri yang memburukkan nama MLM tu. Sebenarnya MLM tak ada masalah. Okay? MLM adalah skim cepat kaya. Sama juga. Sebab apa kita nampak? Maknanya secara zahir, di luaran ramai orang terlibat dengan skim. Nampak tak? Skim. So skim ni bermasalah lah skim. Dia buat macam-macam skim. Okay? Untuk membolehkan duit tadi berkumpul. Sebenarnya benda tu tak boleh. Tak lulus pun sebenarnya segi syariat. Dia punya apa? Dia punya lebih-lebih lagi kalau kita bawa kepada undang-undang negara. Dan saya pernah jumut. Jumut ni maknanya macam katak bawah tempurung tu tau. Sangat-sangat teruk lah. Maknanya kita kata kita jumut ni sampai satu tahap sebelum saya berniaga, saya tak suka berniaga. Sampaikan ada sahabat-sahabat pernah tanya pada saya. Dia tanya kan, dia kata Ustaz, saya berniaga, ada tak ayat Al-Quran yang menyuruh untuk berniaga? Ada tak? Dia tanya saya soalan tu. Jadi saya tak suka berniaga tau. Jadi saya cakap tak ada. Saya cakap tak ada pada masa tu. Maknanya begitu tak suka dan memang tak nak tengok lah. Walaupun kita hafal Quran. Kan? Kita jadi macam tu sekali. Maknanya sebab tak suka tu menyebabkan kita tak nak belik. Padahal kalaulah ada sahabat tanya, kita tengoklah kan. Untuk jawab, mungkin ada jawapan-jawapan yang kita terlepas pandang. Tapi disebabkan kita tak suka masa tu, saya terus jawab, kesian pakcik tu. Saya ingat soalan dia. Dia tanya, Ustaz ada tak ayat-ayat Al-Quran yang boleh mendorong kita berniaga? Saya kata, tak ada je. Punyalah tak suka berniaga. Sampai tahap macam tu. Okey, tapi bila kita dah mula berniaga, masya-Allah sebenarnya kita nampak sesuatu. Dalam berniaga ni bukan hanya duit saja sebenarnya. Bukan hanya duit. Dan rugilah orang berniaga ni hanya fikir untuk duit je. Nampak tak? Rugi sangat. Sebab apa? Dia terlepas banyak nilai-nilai yang mulia yang lain yang terhasil dengan belajar. Terhasil dengan berniaga. Nampak tak? Dia boleh belajar macam-macam perkara yang mendatangkan kebaikan pada dia untuk hidup dia. Nampak tak? Dunia dia, akhirat dia. Nampak? Okey. Tapi dalam keadaan saya tak suka tu, ya ke Ustaz tak sangka? Macam itulah. Itulah yang tak disangka, itulah dia. Sekarang ni orang yang tak sangka juga dia kata tengok saya buat bisnes. Lagi pun mereka tak sangka.
Mereka pun tak sangka. Gila dia kata. Ustaz Sophian dia tak suka buat bisnes tu, buat bisnes. Nampak tak? Okey. So, satu perkara yang kita tak boleh nafikan ialah kita perlu sihat. Okey? Kita perlu sihat. Jadi masa kita mengajar dengan masa yang penuh, dengan kita kata pagi dengan madrasahnya, lepas tu masjidnya, rumahnya, rumah orangnya, semua kita mengajar. Jadi menyebabkan kita ni memang ada masalah daripada zaman belajar lagi, ada darah tinggi, lepas tu kita memang ada sedikit asma pun ada, dan saya ada resdung yang begitu teruk, memang ada daripada kita kecil lagi. Jadi sampailah umur 35, 36 tu dah mula sakit dah. Jadi kita rasa nak tak nak aku kena cari sesuatu untuk sihat. Mula-mula dulu ada juga nak makan ubat, tapi ayah saya kata tak payahlah makan ubat, sebab ayah sendiri makan ubat daripada muda sampai dah sekarang. Masa itulah masa zaman tu. Maksudnya dia kata kalau boleh carilah benda lain. Jadi sinilah Ustaz Haris, tadi kan MC kita dah sebut. Ustaz Haris lah dia perkenalkan pada saya produk. Nampak? Jadi dia perkenalkan produk tu dengan cara yang paling sempoi. Dia mesej, dia kata, Ustaz memang ada dah tinggi ke? Yalah, saya dah tinggi, memang teruk lah. Dia pun bagi, Ustaz try ni aloe vera gel dengan ATC. Saya tengok begitu banyak testimoni ni aloe vera gel ATC. Saya pun try. Nampak tak? So hanya niatkan untuk sihat. Nampak tak? So, kalau orang tanya saya bab bisnes, memang saya masih belajar. Memang saya ni macam kanak-kanak tadika lah. Sebab saya pun bermula dengan Forever bukanlah sebab bisnes. Saya bermula dengan Forever sebab saya nak sihat, dan saya memang belajar A to Z bermula di Forever lah. Forever lah tempat dia. Kalau mungkin ada sahabat-sahabat yang lain, leader-leader yang hebat lain, dia mula kat tempat lain. Dia mula macam-macam, dia ada ilmu sana, ilmu sini. Tapi tak, saya mula A to Z itulah semualah daripada introvert. Introvert. Orang tengok muka masam je. Orang tahu dah, sebab tu orang tak suka jumpa kita pun. Kita pun tak suka jumpa orang, orang pun tak suka jumpa kita. Sebab muka je, kalau kita biasa je, memang orang kata, oi, Ustaz ni memang bengih, cengeng Ustaz ni. Cengeng, bengis kan. Tapi dalam keadaan macam itulah kita mula kan. Mula macam Simu ajar kan. Simu kita, leader kita ajar, kena senyum dia kata, kena senyum dia kata. Macam tu sekali. Okey. Jadi so apa yang ada dalam Forever Living ni, sesuatu yang saya mahu. Okey. Apa yang menyebabkan saya sampai kepada Forever Living? Sesuatu yang saya mahu. Apa dia? Iaitu saya mahu kesihatan. Ini slide ni. Nampak tak? Saya mahu sihat. Siapa kat sini mahu sihat? Cuba type. Saya mahu sihat. Sihat. Saya tulis. Saya. Siapa mahu sihat? Saya. Nampak tak? Kalau kita tanya kepada sahabat-sahabat kita kat luar kan, siapa mahu sihat? Saya, mereka akan cakap kan. So why not tidak kita beri peluang, cuba Forever Living. Cubalah aloe vera. Nampak tak? Jadi itu je. Kalau kita siapa nak sihat, semua kata saya. So berilah peluang diri, cuba aloe vera. Dan jangan ingat nak cuba aloe vera ni sekali cuba dia jadi magic potion pula. Tak. Dia kena cuba ni berbulan-bulan lah. Sebab badan kita pun dia punya satu pusingan pun. Kita yang ni sekarang ni, kata ni Ustaz Sophian yang sekarang ni, tuan-puan yang sedang berdiri pula, yang sedang duduk depan laptop tu tuan-puan yang ada sekarang tu, itu adalah hasil makanan tuan-puan yang zaman dulu. Dia bukannya tuan-puan yang sekarang ni yang segak duduk ni, orang kata segak berdiri je, segak duduk ni, itu bukan sebab sarapan pagi tadi. Adakah sebab sarapan pagi tadi Ustazah Aisyah kita elok dia jadi MC malam ni? Tak. Itu adalah sebab daripada satu masa dulu dia adalah pusingan makanan yang baik. Nampak tak? Selama hidup dia. So, janganlah kita beranggapan dengan makan aloe vera sekali,
Oh, terus jadi badang. No, no way man. Kan? Tiksi baru habis 1 botol lah. Saya badang lah ni. Mana boleh? Jadi kita kena faham dia punya konsep tu. Macam mana badan kita memulih. Dia bukannya kita kata macam robot kan. Rosak, tukar spare part, selesai. Tak boleh on the spot kan. Kalau ada spare part, tak ada spare part pun tunggu juga. Nampak? So Forever Living, dia menawarkan sesuatu yang saya mahu. Iaitu saya mahu sihat. Nampak? Saya mahu sihat. Tawaran yang dibuat oleh Forever Living ialah pertama sekali produk dia adalah unik. Produk dia adalah sangat-sangat unik. Okey? Dan kita kata apa? Kesihatan nikmat terbesar selepas iman, sesuatu yang boleh dicapai. Sesuatu yang boleh dicapai. Kita boleh tengok macam Datuk Desmond cerita kan pada Tempayaki sebelum ni kan, dia cerita tentang Kiko Kobuna. Nampak tak? Dia boleh cerita tentang Kiko Kobuna, satu orang yang mana dia sakit thalassemia, yang mana doktor kata dia umur tak panjang, tak sampai umur 40 sebab darah dia tu kita kata sel darah putih dia tu kan cepat. Dia cepat makan kan, darah merah tu cepat. Cepat habis, kita kata cepat jadi darah putih, cepat habis. Kita kata rotation pengeluaran darah merah tu tak macam kita normal kan. Tapi bila doktor kata dia ni tak akan sampai umur 40 tahun, apa yang berlaku? Dia tukar. Dia pergi makan aloe vera 2 liter sehari. Dan kesan dia sangat-sangat menakjubkan. Bukan kata 40 tahun, sampai sekarang. Umur dia dekat 80 dah. Nampak tak? Masih sihat, masih kuat lagi. Dan mak dia pada masa dia cerita dengan kita tu umur 94. Sekarang ni dah dekat nak 100 dah umur dia. Kan? Mata masih cerah, boleh memandu lagi. Kuat ingatan lagi. Nampak tak? Jadi kesihatan nikmat terbesar selepas iman. Kesihatan adalah nilai hidup. Apa maksud kesihatan adalah nilai hidup? Cuba kita bayangkan kalau kita sihat, kita hidup bagaimana, dan kalau kita sakit, kita hidup bagaimana. Dulu kan, sebelum saya makan produk, saya tak boleh bercakap macam ni. Saya bercakap depan tuan-puan ni, ada dengar saya batuk? Tak ada kan? Dengar saya tergelak je ada lah. Dengar saya ketawa je ada lah. Tapi masa tu tak boleh. Masa saya dulu mengajar kat Masjid Sayyidina Osman tu, kalau ada siapa-siapa orang Bandar Tun Razak ni, dia tahulah Masjid Sayyidina Osman tu. Dulu saya mengajar tahun 2011 saya start mengajar situ. Memang sampai adalah AJK dia berbunyi-bunyi kan. Jangan ada orang Sayyidina Osman marah aku pula dia cerita ni. Dia kata Ustaz Sofian ni dia bagi kat mic dia rosak. Punya teruk batuk. Dia cerita punya teruk batuk kan. Mic kecil tu boleh dia bagi kat dia rosak. Jangan adalah orang Sayyidina Osman ni. Habis aku. Kantoi. Okey. Kesihatan adalah nilai hidup. Jadi bila kita sihat, so apa yang kita buat, kita akan buat dengan sepenuh hati. Nampak tak? Kita akan buat dengan sepenuh hati. Dia berbeza dengan keadaan kita tak sihat. Kita tak sihat, kadang-kadang kita buat sesuatu, kita rasa nak cepat-cepat je habis, nak rehat cepat. Nampak tak? Tapi bila kita sihat, kita buat sesuatu puas hati punya. Terbaik punya. Nampak tak? Sebab tu kita kena usaha untuk sihat. Seterusnya, asas produk, ni Forever Living tawarkan. Asas produk adalah dari makanan sunnah yang dipelihara. Tengok ni penting ni. Dia sebenarnya dalam satu ayat ni dia ada sekurang-kurangnya 2 poin. 2 kunci poin. Okey, 2 poin kunci. Sebenarnya boleh TKO punya lah. Satu, dia adalah produk yang berasas makanan sunnah. Satu. Yang kedua, dipelihara segala proses dari awal hingga akhir. Itu 2 key tu. Sebab berapa ramai orang yang mengusahakan produk makanan sunnah ke, produk makanan kesihatan ke, tetapi dia sendiri tidak punya ilmu yang cukup untuk memelihara sumber dan bahan mentah supaya kekal kesegaran dia sampai ke mulut pengguna. Nampak tak?
Contoh kita ambil satu benda kan, kita ambil limau lah, limau. Kita kata kan limau tu berkhasiat kan. Bila sampai ke tangan kita, adakah kita cukup ilmu untuk kekalkan kesegaran limau tadi sampailah dia jadikan kita buat tablet ke apa ke mulut orang yang makan tadi. Macam mana? Itu soalan. Itu sebenarnya TKO punya point tu. TKO punya point. Okay? Alright. So apa yang Forever tawarkan lagi? Apa yang saya mahu? Yang kedua ialah keuangan. Jadi dalam Forever Living, dia ada satu konsep perniagaan yang unik. Konsep perniagaan yang unik iaitu kita kata sharing dengan love, dengan kasih. Kita punya basic kita ialah love. Sebab tu kalau orang yang tidak ada love ni susah dia nak buat Forever. Dia nak servicing sangat susah. Dia tak suka servis orang. Nampak tak? Dia tak suka servis orang. Jadi rugi lah. Sebenarnya dalam servicing tu, dia ada nilai yang sangat mahal. Dia bukan sekadar nilai duit saja. Nilai servicing, mana-mana syarikat yang jaga servicing, syarikat tu meletup. Tengok tak? Mana-mana syarikat, katalah, okay, kita ambillah cerita daripada luar Forever. Kalau mana-mana syarikat, dia punya servis tip-top, agak-agak jualan dia naik tak? Jualan dia akan naik walaupun kita kata produk tu mahal. Produk dia mahal banding pada yang seumpama dengan dia. Nampak tak? Servicing dia tip-top. Sebab tu kita ada love. Kita ada care, kita share. Kita ta'awun. Kita konsep kita ialah tolong-menolong satu sama lain. Macam contoh kelas malam ni kan. Maknanya kita tolong-menolong. Maksud dia apa? Kita berkongsi tenaga, berkongsi pemikiran, berkongsi ilmu supaya sama-sama boleh naik. Lepas tu kita dalam Forever ni kita wujudkan satu suasana yang mana semua nak naik tau. Bukan semuanya potong-potong tak. Kita semua nak naik. Rugilah kalau kita niat nak potong-potong orang. Rugi sangat. Kan? Sebab apa tau? Sebab kalau kita bagi satu contoh, kita bagi contoh kan, katalah satu orang dia peniaga hebat lah kita kata kan, dan ketika mana tidak ada saingan, dia tidak akan boleh pergi lebih laju, dia tak akan boleh pergi maju. Dia tak akan boleh maju, dia tak akan upgrade semua benda. Sebab apa? Dia rasa dia tak ada saingan. Tapi bila ada saingan, dia mula akan upgrade macam-macam. Dia akan mula upgrade macam-macam untuk dia menang. Jadi saingan tu sebenarnya benda yang baik. Kalau kita bunuh saingan kita, sebenarnya kan kita bukan bunuh saingan kita, kita bunuh diri kita sebenarnya. Kita bunuh diri kita. Tu yang berlaku, yang secara kita tak sedar. Lepas tu kita dalam Forever kita belajar untuk berniaga sama-sama. Okey? Konsep gabungan berniaga dan usahawan. Okey, ni saya akan tunjukkan di dekat slide depan lagi. Apa gabungan berniaga dan usahawan tu? Okey, dan dalam Forever dia ada 3 konsep kemenangan FBO. Okey, 3 konsep kemenangan FBO ni yang 3 konsep yang selalu kita cerita tu lah. Okey, apa maksud kemenangan FBO? Iaitu satu platform yang mana menjanjikan dia punya keuntungan, kebaikan balik kepada FBO, balik kepada peniaga dia. Sebab ada setengah syarikat dia mementingkan pelanggan. Dia kata kami jaga kebajikan pelanggan. Jadi orang yang berpenat lelah keluar peluh apa semua bukan pelanggan. Yang penat lelah keluar peluh, pening kepala, air mata keluar kalau kena reject contoh. Kan? Siapa? Bukan pelanggan, tapi peniaga. Tapi syarikat duk jaga pelanggan. Baik, tapi fikir-fikirkan. Fikir-fikirkan. Okey? So dalam Forever, 3 konsep tu dia wujud, dia adalah sebab kita punya founder respon tu nak memberi sebanyak mungkin kepada FBO tadi. Nampak tak? So niat dia baik tak? Sangat-sangat baik. Jadi hasil dia apa yang kita dapat?
Hasil dia kita akan jumpa satu usaha, kita akan jumpa satu platform, satu usaha, satu bisnes yang jangka masa panjang, dia boleh main jangka masa panjang. Dia bukan main jangka masa pendek, bukan. Dia main jangka masa panjang. Sebab takkan kita fikir 2-3 tahun je lepas tu kita nak buat bisnes lain. Rugilah masa kita. Kan? Jadi kita main jangka masa panjang dan dia sangat-sangat berbaloi. Nampak tak? So why? Hidup kita sekali saja. So sangat-sangat penting masa kita tu. Alright. Seterusnya, apa Forever tawarkan? Apa yang Forever tawarkan? Apa yang saya mahu daripada Forever? So, dengan Forever, satu bisnes, satu platform yang sangat mudah, yang memudahkan kita atur jadual kita. Kita atur jadual kita. Kita boleh, apa kita kata, ketika mana, contoh kita nak kita nak full swing kan, contoh kita nak full swing 6 hari seminggu, 1 hari rehat, kita boleh buat, kita boleh atur jadual kita kan, macam mana pun kita boleh atur. Terkadang-kadang situasi setiap orang tu berbeza tau, berbeza kan. Ada orang dia kena jaga mak dia yang sedang sakit, ada orang yang mana dia kena tengok apalah keadaan yang berlaku berbeza-beza yang menyebabkan dia kena atur jadual dia. So Forever Living ni sangat mudah sehingga kita boleh atur jadual kita. Nampak tak? Tambahan macam contoh kalau diri saya lebihkan platform Forever. Masa dulu kan saya mengajar. Jadi bila mak saya sakit, lepas tu ayah saya accident, saya ingat kan, ayah saya accident, mak saya sakit. Jadi masa tu kita on the spot tau. On the spot tau, kita kena buat sesuatu. Jadi saya tak suka satu pekerjaan yang menghalang on the spot saya tu. Saya tak suka. Nampak tak? Macam contoh tiba-tiba masa tu ayah saya accident. Jadi saya on the spot nak kena balik dengan sebab kita seorang anak lelaki. Kan? Jadi tanggungjawab kita lain sikit pada ayah kita lah lelaki. Adik-beradik lain perempuan. Kan? Jadi masa tu saya itu pun antara benda jentik hati saya. Saya tak nak satu pekerjaan. Saya cakap saya tak nak satu pekerjaan yang boleh ganggu untuk mak ayah saya on the spot. Keperluan mak ayah saya yang terdesak. Masa tu juga kalau tengah malam enggak kita boleh balik, contohlah. Sebab tu kita boleh atur jadual kita. Dan kita boleh bersama keluarga. Ni ada awal pahit akhir manis. Rasa dia kan memanglah mula-mula pahit, macam kita pun kan nak fight memang pahit lah, terutama dengan anak yang ramai ni. Memang pahit kan. Tetapi insya-Allah bila kita usaha dengan istiqamah, nanti kita akan dapati kita boleh ada masa dengan keluarga kita. Nampak tak? Sebab kita apa kita kata, kita melalui proses tadi sampai satu tahap kita boleh atur. Pada setiap orang dia boleh masa dia kan, contoh masa dia AS nak naik kepada supervisor, nak naik kepada AM kan, nak pergi F2D. Jadi dia punya struggle masa tu lain sikit. Aturan jadual dia lain sikit. Dan kemudian bila kita dah dapat F2D, kita nak atur, kita dah settle CBM tu kan, kita nak atur, mungkin kita nak longgar sikit, tak ada masalah kan. Kita buat sebab kita nak main Forever ni, kita nak business Forever ni jangka masa panjang. Kita kena fikir jangka masa panjang. Okey. So, lepas tu lagi melihat perkembangan anak-anak dan menghargai ibu bapa. Itu antara saya punya masa saya yang saya nak masa saya kat situ untuk anak-anak dan ibu bapa. Jadi kesimpulannya saya mahukan bisnes yang bila-bila dan di mana-mana. Saya nak macam tu bisnes. Okey. Katalah contoh kita kena balik berkhidmat kat kampung 2 bulan contoh dia. Mak ayah tak sihat kan. So kita masih lagi boleh buat bisnes. Kita masih lagi boleh sharing. Kita masih lagi boleh jumpa prospek kan. Okey. So maknanya bagus tak bisnes macam ni? Kan sangat-sangat bagus kan. Kedai kita tak perlu pindah pun. Kita tak perlu renovate baru, tak perlu kan. Just kita boleh kat mana-mana kita boleh mulakan dan kita boleh teruskan bisnes kita.
Okey, so apa yang Forever tawarkan iaitu pilihan big why. Big why yang berbagai-bagai, goal setting kita. Setiap orang dia ada goal setting yang berbeza. Dia ada big why yang berbeza-beza. Sama ada pada diri kita. Ada orang dia nak big why daripada diri dia. Kan? Dia nak menjadi satu orang yang memberi sumbangan. Dia nak satu orang yang tak kira lah. Dia nak diri dia. Kan? Sesuatu kejayaan yang balik pada diri dia. Satu kebahagiaan yang balik pada diri dia. Jadi Forever boleh bagi. Itu antara tawaran Forever Living. Ataupun keluarga. Dia mungkin anggap saya tak perlu tapi saya nak isteri saya. Isteri saya dapat suatu kebaikan, dapat suatu penghargaan, dihargai usaha dia. Kerana mereka bagi hidup mereka pada kita kan. Bagi suami lah yang ada dalam sini. Kan? Mana isteri-isteri ni kan dah bagi hidup mereka kepada kita. Betul tak? So tentulah kita nak hargai, nak cuba sekuat mungkin menghargai mereka. Nampak tak? Dan seterusnya untuk anak-anak. Kan? Apa yang kita nak bagi pada anak kita? Kan? Contoh, kita mungkin nak dia belajar di tempat yang lebih selesa, kita nak hantar dia ke universiti. Saya ada satu sahabat, satu kawan, dia anak-anak dia semua mengaji tinggi-tinggi. Ke universiti dalam negara dan luar negara. Dan semua duit pelajaran mereka tu dibiaya oleh Forever Living. Nampak tak? Mak ayah dia kerja Forever Living, dia kata dapat kami bantu anak-anak kami melanjutkan pelajaran. Tanpa hutang tu. Nampak tak? Ini satu kebaikan yang dapat kita sampaikan pada keluarga kita. So fokus pada bisnes Forever dan sumbangan pada masyarakat. Jadi sumbangan pada masyarakat ni macam-macam bentuk lah. Bukan hanya kita bagi duit pada mereka, beras pada mereka. Tak, tetapi kemungkinan contoh macam kita boleh buat satu pengajian yang tidak berbayar. Contoh dia, kita tak perlu lagi bayaran daripada pengajian tu sebab kita dah dapat pendapatan yang cukup daripada Forever Living. Kita boleh buat suatu khidmat yang mana kita tak perlu dapatkan imbal balik daripada khidmat tu. Nampak tak? Sebab pendapatan kita cukup dengan Forever Living. So apa yang hasil yang kita capai di sini? Kualiti dalam hidup kita. Tukar daripada orang yang meminta-minta kepada orang yang memberi. Kita kena tukar tu. Kita kena tukar mindset kita. Kita kena tukar sikap kita daripada meminta kepada memberi. Okey. Slide ni, setiap karya adalah tampilan empunyanya. Okay, setiap suatu result, setiap satu apa kita kata yang terhasil itu kan karya yang cipta dia. Contoh kan kita dengar lagu tu sedap kan. Lagu tu sedap kita kata. Jadi lagu tu sedap tu dia datang dari mana? Tentulah daripada orang yang susun lirik dia kan. Dia punya lirik dia punya muzik dia. So terhasillah satu lagu yang sangat indah, yang dengar best. Nampak tak? Ataupun kita ada satu sajak ke kita baca kan, satu novel, satu tulisan kan, yang mana kita tengok, kita baca dia, masya-Allah, mengubat hati kita. Kita rasa sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Kan? Begitu juga Forever Living ni, dia adalah satu platform yang sangat baik. Sangat best lah sebenarnya, sangat indah Forever Living ni. Nampak tak? Dia adalah satu platform yang sangat indah yang Allah Ta'ala beri pada kita melalui siapa? Founder dia, Resmond. Itu founder dia yang mana dia punya fikir macam mana dapat manfaat pada semua orang dalam dunia ni. Nampak tak? Sebenarnya orang tengok Forever tu dia kena balik pada founder dia. Nampak tak? Founder dia kena. Sebab apa? Founder ni lah yang dah dia punya apa, daripada karya dia, daripada ilmu dia yang Tuhan, yang Allah Ta'ala bagi pada dia sampaikan pada kita. Sehingga terjebaklah kita semua. Nampak kan? Dapatlah kita semua merasai kebaikan daripada Forever Living. Nampak tak? Tu karya tu. Satu karya. Kan? Sebab tu, sebab kadang-kadang ada orang tanya kan,
Tanya saya maknanya dia punya calculation dia, cara kira-kira dia sama. Balik kepada founder. Ni alok 8 hari kedua. Alok 8 hari kedua. Alhamdulillah. Lama dah tak buat alok 8 ni. Okey. So kita terus. Tampilan yang dipelajari daripada sahabat Nabi yang berniaga. Sahabat Nabi yang berniaga. Nampak tak slide saya yang ni? Okey, nampak tak? Maknanya tampilan yang dapat dipelajari daripada sahabat Nabi yang berniaga. Nampak? Bila kita, saya bagi tahu awal tadi, saya tak suka berniaga. Saya tak suka. Okey. So bila saya saya mula, sebab kita sakit, kita buat ini satu platform yang sangat baik apa semua. So kita nampak sebenarnya berniaga ni adalah karakter orang-orang yang hebat. Berniaga ni adalah karakter orang-orang yang hebat sebenarnya. Nampak tak? Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kalau kita tengok dalam kehidupan sahabat Nabi, Masya Allah. Peniaga ni tengok Jadi tampilan yang kita dapat pelajari dari sahabat Nabi peniaga. Okey, dia ada satu hadis tau. Dalam Bukhari ada hadis ni. Tapi saya tak bawa dia punya matan bahasa Arab dia. Dalam Bukhari ada. Hadis ni dia menceritakan tentang akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Ketika Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah, Nabi berhijrah. Daripada Mekah ke Madinah, Nabi berhijrah. Sahabat-sahabat yang Mekah pun ikut kan? Ikut, diperintahkan oleh Allah Ta'ala kena ikut Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat datang ke bumi Madinah ni dalam keadaan selai sepinggang. Okey? Sahabat-sahabat yang datang ke bumi Madinah dalam keadaan selai sepinggang. Tak ada bawa apa-apa. Harta apa semua tak ada. Nampak? Jadi, ada satu sahabat nama dia Abdurrahman bin Auf. Jadi Nabi bila sahabat-sahabat ni datang ke Madinah, Nabi kata apa pada orang-orang Madinah? Nabi mempersaudarakan orang Madinah dengan orang Mekah. Tu Muhajirin Ansar tu. Orang Mekah nama dia Muhajirin kerana mereka berhijrah. Mereka berpindah ke bumi Madinah. Orang Madinah nama dia orang Ansar. Orang Ansar ni makna dia orang yang menolong. Jadi Nabi saudarakan, kamu saudara orang ni. Duduk maknanya bersama-sama, tengoklah keadaan satu sama lain, bantu-membantu satu sama lain. Agar sahabat yang Ansar ni dapat membantu orang Muhajirin. Orang-orang Mekah. Sebab orang Mekah datang, bayangkan tinggalkan semua keluarga, datang dalam keadaan selai sepinggang. Nampak tak? So perlu kan moral supportnya, kita kata pada sudut keuangannya. Jadi satu sahabat Nabi nama dia Abdurrahman bin Auf. Dia dipersaudarakan, dipairkan oleh Nabi dengan satu sahabat nama dia Sa'id bin Rabi'. Jadi Sa'id bin Rabi' ni dia satu antara orang Madinah yang kaya. Madinah yang kaya. Abdurrahman bin Auf ni adalah peniaga hebat. Kan ketika hijrah daripada Mekah ke Madinah tu dia tinggalkan semua, dia orang Mekah. Jadi Sa'id ni memang orang kaya. Maka Nabi kata, wahai Sa'id, tengok ni. Abdurrahman ni punya keperluan bantu dia untuk dia mulakan hidup dekat Madinah ni. Maka Sa'id panggil Abdurrahman. Sa'id kata apa? Dia kata, wahai Abdurrahman, dia kata, aku ni antara orang yang banyak harta kat Madinah ni. Jadi aku beri pada kamu separuh harta aku sebagai satu modal mula hidup kamu. Dia kata, separuh harta aku bagi pada kamu, dan aku ada 2 orang isteri. Aku ada 2 orang isteri, kamu tengoklah mana satu isteri aku yang kau berkenan, aku akan ceraikan dia, kau boleh kahwin dengan dia. Nampak tak? Mana Sa'id bin Rabi' ni dia
makna dia begitu tulus dalam melaksanakan perintah Nabi. Itu yang kita nak belajar. Kan? Jangan ada orang yang berfikiran kotor tu. Isteri pun nak bagi kat orang. Tu berfikiran kotor. Ni dia nak bagi tahu bahawa hati dia begitu tulus. Kita kata ikhlas dalam memberi, tidak ada sebarang bantahan terhadap apa yang Nabi suruh. Nampak tak? Begitu. Tapi tengok Abdul Rahman, peniaga ni, tengok apa dia kata. Abdul Rahman kata, harta kamu tu semua kamu simpanlah, dia kata. Aku nak satu je. Tunjukkan aku jalan ke pasar. Tunjukkan aku jalan ke pasar. Jadi Hadrat Said pun kata, ni tadi ni lalu jalan ni sampailah pasar. Itu je. Ya, Abdul Rahman pergi dan mulakan berniaga kat sana. Mulakan berniaga. Sikit-sikit dia kata satu hari tu dapat sikit keju, satu hari dapat sikit tamar, dia mulakan berniaga. Nampak tak? Dia mulakan berniaga. Dan dalam masa 2 minggu dia dapat untung yang sangat besar. Nampak tak? Ini orang peniaga. Dia tak mengharap harta orang. Cuba bayangkan, Said ni orang kaya tau. Cubalah kita semua kat sini ada berapa orang? 489 orang. 489 orang, datang satu orang kaya kat kita, kata okey, I nak bagi you hari ni, saat ini, masa ni RM300,000. Semua kita getah. Ketar tangan semua kat sini nak ambil. Nampak tak? Percaya tak? Semua ni, tiba-tiba orang kata, saya nak bagi kamu on the spot, sekarang, waktu ni, masa ni, RM300,000. Kita tengok, tapi macam mana peniaga punya mindset. Ni satu point yang dapat daripada coaching Datuk Desmond baru ni. Kan? Datuk Desmond kata apa? Orang yang menerima sesuatu dengan percuma, dia akan cepat mati. Seseorang yang menerima sesuatu dengan percuma, dia akan cepat mati. Itu Datuk Desmond punya tu. Memang betul. Sebab tu sahabat tak. Sahabat Nabi tak tengok dia punya peniaga ni punya jati diri dia, credibility dia. Dia punya orang kata apa? Prinsip dengan duit dia, macam mana? Dia tak terima. Kau nak bagi aku? Tak ada. Just aku boleh hidup dengan ilmu yang ada pada aku. Nampak tak? Itu mindset peniaga sebenarnya. Jadi sebenarnya sangat-sangat hebat. Kan? Itu kita dapat belajar. Orang yang berniaga ni memang orang yang hebat sebenarnya. Inilah benda yang saya dapat belajar semenjak saya mula join dengan Forever Living. Baru kita nampak, rupanya hebatlah. Dalam hadis ni, dalam banyak kisah-kisah orang dulu semua berniaga. Kenapa sebelum ni aku tak nampak? Sebelum ni aku asyik condemn orang berniaga. Asyik condemn orang berniaga. Jahat ni. Jahat. Kan? Tapi rupanya bila kita mula berniaga, kita akan tengok banyak daripada generasi yang sebelum pada kita, kan? Maknanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, mereka terlibat dengan perniagaan. Nampak tak? Okey, so apakah istimewanya Forever Living? Bila kita dah tahu dah berniaga ni hebat, apa yang kita, so apa istimewa dia? Uniknya Forever Living antara dia ialah dia antara 3 mega trend. Kita tahu kan 3 mega trend. Maknanya kita kata satu network marketing, satu online marketing dan health and wellness kan. Health and wellness. Maknanya kalau mana-mana bisnes dia ada, maknanya satu daripada 3 mega trend ni, maknanya dia berpeluang pada masa sekarang tahun 2020 ni, 2021 ni dan ke atas dia berpeluang untuk meletup. Kalau mana-mana bisnes dia ada salah satu daripada 3 mega trend ni. Sama ada network marketing, pemasaran rangkaian, mana industri rangkaian yang bernilai berbilion ini bertanggungjawab mewujudkan lebih ramai jutawan berbanding industri lain. Nampak tak? Ataupun kita kata online marketing, bisnes yang terlibat dengan online, bisnes yang terlibat yang offline dia jatuh kan, dia turun masa PKP habis. Dia perlu beralih pada online untuk dia survive. Nampak?
Jadi internet memainkan peranan penting dalam kehidupan sekarang, termasuk bidang komunikasi, hubungan, pendidikan, perdagangan, hiburan, banyak lain. So, berniaga yang terlibat dengan online dia boleh naik. Dan begitu juga masa pandemik ni ialah kesihatan, cabaran kesihatan. So, maknanya pada masa orang tak sihat ni, jadi produk kita, makna kita Forever Living ni dia ada tiga-tiga sekali. Masya Allah. Itulah yang luar biasanya, istimewanya Forever Living. Nampak tak? Kalau kita kata satu daripada tiga tu pun boleh cukup dah, dia nak naik, dia nak roket. Apatah lagi kalau Forever ni dia ada tiga-tiga sekali. Masya Allah. So, kita sama-sama meroket lah. Lepas ni, kita sama-sama meroket lah, sama Forever. Kan? Jangan Forever roket, kita tak roket. Kan? Rugi lah. Kan? Forever meroket, kita tak roket. Kita duduk kat bumi lagi. Kan? Tak salah duduk kat bumi kan. Tapi time orang roket, kita pun sama-sama roket. InsyaAllah. Sama-sama ya. Semua sahabat sama-sama kita meroket dengan Forever Living. InsyaAllah. Okay. So, apa lagi uniknya Forever Living? Ialah kita ada pilihan berniaga atau usahawan. Kita boleh berniaga, kita boleh jadi usahawan. Nampak tak? So berniaga pun ada untung dia, tapi usahawan lagi-lagi untung. Nampak? Kalau kita siapa biasa dengar kelas, dia tahulah. Biasa datang kelas, dia tahulah carta ni. Carta konsep lama dengan konsep baru. Konsep lama sama ada orang tu bekerja untuk orang lain. Ni 80% orang macam ni, dia fikir untuk kerja dengan orang, ataupun dia fikir untuk kerja diri sendiri, dengan diri sendiri. Jadi konsep lama ni ialah konsep menukarkan masa dengan duit. Okay. Lepas tu ada konsep baru, konsep usahawan. Jadi yang belah kiri tu dua-duanya, kalau yang konsep pertama, konsep lama yang atas sekali tu dia kerja. Kalau yang bawah tu dia start berniaga lah. Okay. Tapi yang belah kanan ni konsep baru. Konsep baru, dia ada satu sistem yang boleh jadikan orang bekerja untuk kita. Walaupun sebenarnya dia bukan bekerja untuk kita. Macam contoh dalam Forever. Siapa kat sini dia buat Forever, niat dia untuk upline? Siapa? Siapa kat sini? Rugi lah. Niat buat untuk upline. Kan? Sebenarnya kita niatlah untuk diri kita. Kita buat untuk diri kita. Upline kita mesti suka. Kan? Kalau kita ikhlas untuk upline tu lain ceritalah. Itu cerita lain. Itu dah bab lain, itu dah niat dah lain. Kan? Tapi setengah orang dia fikir aku buat ni sebab untuk dia lah. Itu jadi rugi lah. Kan? Bila dia fikir macam tu, dia akan merudum lah. Sebab dia tak fikir sebenarnya dengan Forever ni kita buat untuk diri kita. Kan kita punya Vice President kan, saya cakap kan. Mana Forever untuk diri kita kan, tapi bukan dengan diri kita. Mana Forever ni dah siapkan satu sistem, setiap orang bekerja untuk mendapat keperluan masing-masing, untuk capai big Y, goal mereka masing-masing. Tetapi sistem yang ada, dia akan membantu kita. Nampak tak? So, konsep usahawan dalam Forever Living sangat unik. Sebab di tempat yang lain, nak buat macam tu, kena ada duit tau. Kita nak orang bekerja untuk kita, kena bayar dia. Takkanlah orang tu kerja, kita tak bayar. Kan? Tapi Forever, kita tak perlu bayar. Kita just tawarkan pada dia peluang perniagaan, dia buat untuk mencapai dia punya big Y, dia untuk mencapai dia punya goal dia. Tetapi Forever siapkan itu untuk bayar kita. Subhanallah. Nampak tak? Unik tak Forever? Dia jadi low cost. Sangat-sangat kurang kurang kos banding pada tempat lain. Kalaulah contoh kita nak kita nak siapkan tempat bekerja bagi satu orang. Cuba kita bayangkan. Kan? Kita kena siapkan segala fasiliti dia. Kita kena siapkan segala dia punya insentif dia. Kan? Upah, gaji, bonus semua kena siapkan untuk dia. Kalau tak, kita zalim. Kita ambil orang bekerja dengan niat tak nak bayar, jagalah. Jagalah. Bukannya kau berperang dengan orang tu, kau sedang berperang dengan Allah Ta'ala.
Ambil kerja pada orang tak bayar. Memang kau tengah perang dengan Allah Taala. Tunggulah masa Allah Taala akan hancur kau. Nampak tak? Tapi forever mudah sangat. Kita tak perlu fikir untuk bayar. Dia forever bayar. Sebab tu sebenarnya platform Forever Living ni dia kita tak boleh nak apa orang kata nak cerita betapa unik dia. Sangat unik, sangat hebat. Nampak tak platform tu? So kita dia pulang kembali pada kita macam mana kita menghargai platform tu. Nampak tak? Okay. So dalam Forever kita ada pilihan nak berniaga ke nak jadi usahawan. Tapi terbaik ambillah dua-dua. Ambillah dua-dua. Kan kita berniaga pun kita niat untuk dapat network baru. Dapat network baru kita jadi usahawan. Nampak tak? Okey. Dalam Forever ni kita ada hero. Boss kita katalah. Sebenarnya hero lah. Penting tak kita pilih kita punya founder? Kita nak follow siapa? Penting tak? Penting. Kalau Forever, founder dia Rexmond, penting kita pilih macam mana founder dia, orang yang macam mana? Penting sangat. Sama juga kalau kita dalam satu organisasi, dalam satu kita kata ruang bidang pekerjaan, sangat penting kita pilih dia leader dia ataupun bos dia. Sebab apa? Bos yang memang tak percaya pada kita, habis lah. Nampak tak? Bos yang tak nak bagi peluang pada kita, habis lah. Kan? Tapi bos yang nak bagi peluang, tu dia. Macam Forever Living. Sebab tu founder kita mendiang Rex kata apa? Dia kata Forever ni aku ciptakan, aku adakan dia punya marketing plan ni supaya orang yang biasa-biasa dapat luar biasa. Orang biasa-biasa dapat pendapatan luar biasa. Nampak tak? Ni. Jadi Forever founder kepada Forever Living. Nampak? Jadi Rexmond ni, mendiang Rexmond ni telah disenaraikan dalam Forbes 400 sebagai salah seorang lelaki terkaya 368 di dunia ni. Dia aset dia kaya. Dia sebelum buat Forever dia memang dah billionaire. Bukan cerita masa dah buat Forever barulah dia berjaya semua. Bukan. Tapi sebelum Forever Living ditubuhkan, tengok, memiliki dan mengendali lebih daripada 65 hartanah percutian yang unik di seluruh Amerika Syarikat dan memiliki lebih daripada 20 hartanah di Eropah dan Afrika. Jadi dia beli bukan sebiji rumah dia beli satu pulau kan, satu pulau, satu bangunan, satu wisma dia beli contoh kan. Kukuh ditubuhkan sendiri tanpa pinjaman, tiada hutang. Jadi Forever cuba tengok ada Forever Resort kan, Forever Earth, banyak. Jadi Forever ni dia dah ada sebelum Forever Living lagi. Semua benda ni dah ada sebelum Forever Living lagi. Jadi bila kita buat Forever Living, kita berpeluang untuk pergi melancong. Tawaran melancong tu yang mahal tu. Nampak tak? Jadi nilai-nilai murni daripada founder kita, wibawa, dia ada kewibawaan dia sendiri. Dia setengah orang dia nak jaga wibawa dia, dia tak benarkan pekerja atau orang bawahan dia datang duduk dengan dia ke, bercakap ke. Kau nak duduk dengan aku pun kau kena bayar tau. Kau nak duduk dengan aku pun kau kena apa? Kau nak duduk dengan aku pun perlu ada temu janji apa semua. Tapi founder Forever Living, mendiang Rex ni, dia punya wibawa yang sangat hebat sehingga orang yang duduk di tempat duduk dia pun tak mencalarkan dia punya wibawa. Power tak? Tak calar wibawa dia. Sangat-sangat hebat orang ni. Dia adalah seorang yang sangat berani. Satu orang sangat berani nak buka, kita kata, satu bidang, satu bahagian yang baru, iaitu peluang menjadikan orang biasa kaya. Orang biasa menjadi kaya. Dia berani. Nampak tak? Dan dia ada love. Mana dia ada cinta, dia ada sayang. Jadi terlihat pada dia punya keikhlasan dia, servis dia, apa yang ditawarkan pada kita. Sebenarnya mendiang Dr. Rex
mendiang Rexmond, kalau dia buat Forever Living, dia tak payah pun nak bagi kita CBM ke, nak bagi kita Eagle Manager pun, apa pun tak payah. Just kita berniaga je pun duit dah dapat dah banyak. Tapi masih lagi dia nak bagi sesuatu pada kita. Dia nak bagi apa? Sebenarnya di sebalik CBM atau Eagle Manager ialah penghargaan tu. Penghargaan mana dia nak mengangkat kita di atas satu pentas. Dia nak jadikan kita satu yang ada nama. Daripada orang yang biasa-biasa, mungkin orang tak pandang pun, daripada orang yang mana pengemis minta sedekah, orang yang nak bunuh diri, orang yang hutang keliling pinggang, orang yang macam-macam. Dr. Rex angkat kita, kau buat ni aku angkat kau letak dekat pentas. Satu dunia tengok. Nampak tak? Itu servis dia pada kita. Kenapa kita tak syukur? Kenapa kita nak sombong? Tak boleh sombong. Atau kita kena sayang semua orang yang buat Forever ni sepatutnya. Kan? Dr. Rex tu angkat kita. Nampak? Letak kita di pentas dia. Kan? Pentas CBM, pentas Eagle Manager, pentas Global Rally. Dia letak kita kat situ. Nampak tak? Kalau ikutkan, dia tak perlu pun. Tapi dia nak. Kan? Dia nak satu tu, mana sesuatu tu. Kebaikan tu dapat pada kita. Nampak? Kesungguhan dia membantu orang lain. Kesabaran dia. Nampak tak? Terkadang-kadang bukan semua masa menjadi. Kan? Bukan semua masa kita buat menjadi. Tak. Tapi sabar. Sabar. Kan? Tak ada kerugian bagi orang yang sabar. Dan bangkit daripada jatuh. Bila kita dah jatuh, bangkit. Kan? Jangan kita kita kata mati. Jangan kita mati. Mesti bangkit. Okey. Tu nasihat untuk diri sendirilah, untuk kita semua. Mesti bangkit. Fight. Okey. Ni produk kita. Tengok produk kita punya sertifikat. Bukan cikai-cikai punya sertifikat. Nampak tak? Dia ada Alo Science Council, dia ada kosher, dia ada halal Ivanka, kan? Dia ada apa? Kita kata tengok ni, kan? Cruelty free. Saya nak sebut tak awak nak pandai. Tapi sebab Forever juga kena belajar bahasa orang putih. Kan? Cruelty free. Bukan macam adik saya pandai lagi bahasa orang putih. Saya kurang sikit. Dia bunyi bahasa Melayu ke bunyi bahasa Arab lah. Quality certified. Nampak tak? So kita punya sijil ni, bukan semua ni, banyak lagi sijil kita. Okey. Jadi produk kita produk yang unik dan berkualiti. Sangat-sangat hebat. Okey. Tengok istimewanya Forever Living. Tengok istimewa Forever Living, penstabilan 100% alveolar. Ni yang saya sebut tadi. Ada tak kita satu ilmu jaga bahan mentah tu punya kesegaran sampai masuk mulut kita. Seperti mana dipetik sampai masuk mulut kita. Tak ada kita kata luak pun kurang. Nampak tak? So ini adalah usaha daripada mendiang Rexmond. Dia nak produk dia terbaik. Nampak tak? So kajian daripada 3 orang doktor selama 25 tahun. Belum ada lagi Forever. Lepas tu baru dikeluarkan. Kan? Dan kita punya kajian masih berterusan sampai sekarang. Dia bukan berhenti dah, okey lah. Tak. Dia masih berterusan sampai sekarang. Nampak tak? Supaya apa? Mereka Forever Living dapat beri yang terbaik untuk kita. Nampak tak? Patutlah kita bersyukur. Patutlah. So produk kita ni carta Jepun. Produk kita yang mana orang Jepun paling banyak sekali minum produk kita. Nombor 1 tu. Aloe Vera Gel nombor 1. Itu gambar burung camar tu. Gambar burung camar. Dulu-dulu gambar burung camar. Nampak tak? Jadi kemudian tengok cabaran berlaku pada mendiang Rex, mendiang Rexmond, kan? Bila dia dah naik dah, Forever Living dah naik dah dengan logo burung camar ni,
ada orang tak puas hati dengan dia. Ada orang tak puas hati. Pergi saman Forever Living. Kata ni Camar ni kita punya. Dia kata bukan Forever Living punya. Kami dah guna dulu apa semua saman. Jadi mendiang Rexmond ni dia terima benda tu dengan hati terbuka. Dia bayar semua. Jadi dia anggap benda tu cabaran dia. So apa dia buat? Dia upgrade. Dia cari lagi sesuatu. So dapatlah logo yang power. Apa dia? Tak nampak betul. Tak nampak sebab kita pakai folder. Dampaklah logo yang power. Daripada camar menjadi burung helang. Daripada camar menjadi burung helang. Bangkitnya burung helang tu selepas kena cabaran angin kuat. Angin kuat yang nampaknya kalau orang tak ada cita-cita yang tak ada hemah kesabaran tinggi yang runtuh habis. Kena sama juta tapi naik logo helang yang berkali ganda lagi lebih hebat. Nampak tak? Tengok Dr. Rex. Mendiang Rexmond banyak benda kita boleh belajar sebenarnya. Itu nilai yang ada pada sebenarnya yang diterapkan oleh agama Islam. Kan? So produk kita unik dia disebut dalam kitab, dalam Quran ada, dalam hadis ada. Kan? Ni dalam Quran ni cerita tentang madu. Madu pula disebut pada 3 tahap. 3 tahap. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajar wa mimma ya'rishun. 3. Allah sebut 3 tahap madu. Yang pertama Allah sebut madu gunung. Anittakhidhi minal jibal. Mana lebah yang duduk di gunung. Nampak? Nombor 1. Kemudian minasyajar. Lebah ataupun madu yang berada di pokok-pokok. Di hutan-hutan. Tu. Yang ketiga, wa mimma ya'rishun. Mana lebah yang berada di kawasan penempatan manusia, dia punya ya'rishun ni maknanya tempat para, mungkin kat tiang ke apa ke yang dinaikkan oleh manusia. Nampak tak? Allah Ta'ala sebut tu 3 tahapan madu tu. Nampak? Dapat sesuatu pada hari ni. Ni saya tak tahu ni respon ada seorang 2 je. Mungkinlah. Yang lain-lain mungkin mereka dengar kusyuk. Nampak tak? So 3 tahap madu tu. Nampak? Pertama sekali madu gunung. Yang kedua madu pokok. Yang ketiga barulah yang duduk di penempatan-penempatan. Nampak tak? Ni dalam hadis. Yang sebelah kanan tu dalam hadis cerita tentang tentang apa? Tentang Nabi sebut kehebatan aloe vera. Nabi sebut kehebatan aloe vera. Cerita dia tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah ni satu orang wanita yang akhirnya menjadi isteri Nabi. Jadi sebelum tu dia berkahwin dengan orang lain, satu lelaki sahabat beriman, nama dia Abu Salamah panggil. Abu Salamah, suami dia, isteri dia nama Ummu Salamah. Jadi berlaku peristiwa Abu Salamah meninggal dunia. Jadi bila Abu Salamah meninggal dunia, kan satu orang perempuan kita kata dia perlu apa? Dia perlu berkabung selama 4 bulan 10 hari. Antara perkara yang perlu dihindarkan ialah memakai wangi-wangian, memakai benda yang menarik perhatian. Kan tabarruj, mana boleh ada warna ke, ada yang berbau wangi ke, yang boleh kita kata melawan keadaan situasi itulah. Kan? Jadi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika kewafatan Abu Salamah tu dia pakai aloe vera tu dekat muka dia. Aloe vera ni dia kalau ikutkan dia menepati syarat-syarat yang kita kata tadi. Untuk berkabungkan dia tak boleh pakai wangi-wangian. Aloe vera dia tak ada wangi. Kan? Aloe vera dia tak ada warna-warna, dia putih jernih je. Kan? Kalau ikut macam pakai air kosong kat muka, tak ada masalah. Tapi tiba-tiba Nabi kata, apa yang kamu pakai dekat muka kamu, wahai Ummu Salamah? Nabi tanya. Maka Ummu Salamah kata, aku pakai aloe vera. Maka Nabi pun sebut, aloe vera boleh meremajakan wajah kamu. Aloe vera boleh meremajakan wajah.
Maka jangan kau pakai melainkan di waktu malam. Khusus untuk aloe vera. Walaupun tak ada warna, walaupun tak ada bau, tapi Nabi kata kalau nak pakai malam je. Nampak tak? Nabi kata maknanya dia ada unik dia berbanding pada benda lain. Kalau kau pakai air biasa, tak ada masalah. Tak ada warna, tak ada bau. Tapi aloe vera Nabi kata sebab kamu berkabung, pakai malam saja. Sebab apa? Sebab unik aloe vera tu. Tengok Nabi sebut benda tu. Kita yang tak tahu kan. Nampak? Kemudian dalam Quran sebut lagi tentang delima, tentang apa buah-buahan kan, ada dalam produk kita. Okey, minyak zaitun contoh dia. So produk kita produk yang boleh berkata-kata, produk yang hidup. Dia boleh cerita, dia macam boleh panggil orang lah. Kan, saya ingat dalam sharing apa Kok Sun, apa nama dia, Tok Sok, apa nama kita punya kawan tu, manager Kok Sun. Dia kata ni produk ni bukannya berkata-kata, dia menjerit-jerit produk ni, panggil pelanggan. Dia kata cheap. Jadi berusaha kebaikan produk ni dapat dirasai oleh semua orang seramai mungkin. Kita digalakkan buat demo ni diingat tau, ingat. Kalau cerita orang tu masuk telinga kanan keluar telinga kiri kan, tapi kalau demo diingat, setahun pun diingat demo. Sediakan tester terbaik kan. Berlaku banyak kejadian produk hanya disimpan setelah dibeli, rugi lah. Kita produk untuk guna kan. So buat demo. Ni antara testimoni yang saya paling suka, testimoni ni Kiko kan, Kiko Kobuna ni yang kita jumpa dia kan. Tengok tangan dia tu, ya Allah, umur 60 lebih, dekat 70 dah. Tangan dia tu kalah saya lah tangan dia. Kalah saya lah tangan dia kan. Masya Allah, unik kan. Untuk mak dia minum. Ni dulu umur 93, sekarang ni dekat 100 dah umur dia. Nampak tak? So apa lagi kan. Alright. Dalam Forever dia ada 4 ciri yang unik marketing plan kita. Pertama, simple. Okey, sebab tu mudah buat Forever, jangan buat yang susah-susah. Okey, sebab kekuatan bisnes kita network, maka memastikan bisnes ni simple sangat penting. Kebaikan dia mudah untuk diri sendiri dan network. Nampak tak? Kalau kita buat cara susah, setiap orang kena bersyarah 1 jam, mampus kan. Jadi buat demo, buat marketing plan dan 5 sisi. Itulah kita plan untuk network kita sekurang-kurangnya. Kalau dia boleh mahir lebih lagi power lah. Dia dah bukan sekadar peniaga, dia telah jadi leader kan. Nampak? Lepas tu perseorangan berniaga 5 sisi, 4,550. Nampak tak? Jadi kita buat 5 sisi ni dengan 4 cara kan. Sama ada dapat 2 VIP, sama ada kita ada 1 sisi personal, 2 VIP, itu nombor 1, 1 sisi personal, 1 VIP, dan kemudian ada 5 orang ahli biasa yang buat 0.4 sisi, ataupun yang ketiga 1 sisi personal tapi ada 0.4 sisi daripada 10 orang. Dan yang keempat yang suka selling, dia buat 5 sisi seorang-seorang. Tapi nota Sifu baru-baru ni dekat coaching Sifu tu, dia memang ketuk kepala saya lah. Nota Sifu tu memang mengetuk kepala saya. Sebab kita ni memang orang tak ada minda berniaga ni. Makna Datuk Desmond kata apa? Dia kata jadikan amalan buat 5 sisi itu daripada sisi baru. Maknanya 5 sisi kita terbit daripada sisi baru, new sisi. Maknanya kita merekrut, bukan sekadar kita beli barang, bukan. Boleh, tak salah kita beli barang, tapi rugi tenaga kita. Rugi masa kita, rugi perkembangan kita. Nampak tak? Rugi perkembangan kita. Sebab apa? Bagi orang yang berniaga, normal dia nak cari customer baru. Adakah dia akan kata, saya dah cukup dah customer saya tak perlu customer baru. Mana ada peniaga macam tu? Jadi bila Datuk Desmond tu cerita, baru-baru ni, tu coaching Sifu Datuk Desmond 31 hari bulan baru ni,
31 Oktober baru ni, dia macam swing kepala kepala saya tu. Betul lah. Betul lah. Selama ni benda yang saya tak nampak ni. Kan? Kita duk fikir, macam mana nak sisi baru? Macam mana nak sisi baru? Duk fikir macam mana sisi baru, lepas tu new SV. Sebenarnya masa kita buat 5 sisi, itulah kita kena fikir sisi baru. Situ dia, subhanallah. Terima kasih kepada Datuk Desmond kerana memberi peringatan tu pada saya. Kan? Sebab tu kita perlukan orang yang menunjukkan pada kita jalan. Itu penting. Kadang-kadang kita berniaga ni kita suka sendiri. Shock sendiri. Itu bahaya tu. Kan? Shock sendiri ni dia mungkin 2-3 tahun lepas tu dia ke bawah. 2-3 tahun. Sebab itu je kita punya range pandangan otak kita tu macam tu. Tapi orang yang memang dah bertahan berpuluh-puluh tahun, tengok macam mana dia punya pandangan tu. Lain kan? Sebab tu kita kalau boleh kita nak dengar daripada orang yang lagi lama. Kan? Alright, duplicable. Forever dia duplicable. Makna boleh ditiru. Okay? Jadi lebih mudah ditiru, lebih mudah berjaya. Lebih mudah ditiru, lebih mudah untuk berkembang. Lebih mudah ditiru, lebih cepat untuk pergi F2D. Nampak? Dan yang ketiga, profitable. Profitable maknanya forever dia tidak menyediakan iklan. Iklan televisyen, radio, tak ada. Tetapi siapa yang usaha di kalangan FBO, capai CBM, capai Eagle Manager, mereka orang dibayar. Mereka orang dibayar. Sebab tu kita kata dalam forever ni kita dibayar lebih sebenarnya. Daripada apa yang sepatutnya kita dapat. Nampak tak? Plan dan gerak kerja yang diajar mampu memastikan income yang stabil, satu, dan berterusan. Nampak? Stabil, satu, dan berterusan. Sebab tu, just kita develop ilmu kita yang diingini oleh forever. Ilmu yang diingini oleh forever. Bukan ilmu yang kita suka. Ilmu yang macam mana, kenapa mendiang respon buat forever, ilmu tu yang kita nak. Nampak tak? So, kita akan dapat income yang stabil dan berterusan. Maka jangan terpengaruh dengan skim cepat kaya. Untung sekejap. Nampak? Sebab tu forever tak ada televisyen, radio, tak ada. Sebab dia nak bagi duit tu ke kita. Nampak? Tak ada soalan tu. Soalan orang tanya, kenapa tak buat iklan kat radio, TV? Dia kata, kalau buat iklan radio, TV, orang kaya tetap kaya lah. Artis tetap kaya. Duta tetap kaya. Dia dah kaya dah, bagi duit lagi kat dia. Tapi yang bersungguh-sungguhnya siapa? Kita semua yang ada ni, berapa ratus orang ni. Sebab tu forever disiapkan keuntungan berganda-ganda untuk orang yang buat bersungguh-sungguh. Jadi kesihatan membantu seramai mungkin prospek mencapai tahap kesihatan yang diidamkan. Ramai orang tercari-cari produk yang bagus lagi berkualiti. Nampak tak? Ramai orang kan, dia orang punya rungutan, dia kata aku dah cuba macam-macam produk dah tapi tak jadi. Nampak tak? Ramai tak kita dengar? Jumpa tak customer yang cakap macam tu? Ada. Dan bukan seorang dua, ramai. Aku dah macam-macam dah aku berkotak-kotak dah aku guna tapi tak jadi apa. Nampak? Sebab tu kita kata belum cukup lagi. Cubalah forever living. Okay? So ada pahala, itu adalah anjuran daripada Al-Quran dan hadis. Nampak tak? Ramai bermula dengan bisnes FLP bertujuan mencari duit sampingan, duit poket, duit tepi, duit kocek, semualah apa nama pun. Tapi akhirnya menjadi sumber utama dan terpaksa kaya. Ini contoh. Ni leader saya kan, Ustaz Zul kan. Nampak? Maknanya daripada forever living dia pun mula hanya niat nak sikit-sikit, tapi alhamdulillah nampaknya mereka dapat sesuatu yang luar biasa. Terpaksa berjaya, terpaksa kaya. Okey. Kebebasan masa. Dalam forever living juga dia menawarkan kebebasan masa. Masa adalah perkara paling bernilai dalam hidup kita. Sekiranya menemui suatu peluang bisnes yang mampu menggandakan masa dan wang, iaitu konsep usahawan,
berilah diri peluang untuk cuba. Kena cuba. Sebab peluang menggandakan masa dan wang. Nampak tak? Beza kerja dengan berniaga, kita kena faham. Pertama, kita kena faham apa beza kerja, apa beza berniaga. Okey, lepas tu berapa tempoh? Mana untuk kita dapatkan sesuatu tu, satu matlamat tu berapa tempoh? Contoh, kalau kita bekerja gaji kita sekian-sekian. Okey, dalam tempoh berapa tahun aku nak dapat 1 juta ni? Contoh dia. Kan? Gaji kita 3,000. Macam tadi MC saya baca, gaji saya paling tinggi 1,700. Tu 1,700 tu dia bukannya kita kata dapat sekerbuk tau. Dia dah masuk duit rumah, duit apa semua dah. Semua dah masuk kat situ lah. Kan? Jadi 1,700. Jadi kiralah berapa lama nak dapat 1 juta. Jadi berapa tempoh kita nak capai. Kan? Beza halangan dan cabaran. So kita perlu tahu juga apa halangan dan cabaran. Bagi orang yang kita kata minda yang kita kata kurang sikit, maka dia akan anggap semua benda halangan. Ini halang saya, dia ni susahkan saya, dia ni tak nak saya berjaya, dia ni dia akan anggap semua halangan. Tapi orang yang berjaya, dia akan kata ini bukan halangan, ini cabaran. Ini cabaran bagi saya, ini cabaran bagi saya. Nampak tak? So kena faham, untuk dapat kebebasan masa ni kita kena ada minda berniaga, kita ada minda usahawan, dan kita boleh bezakan antara halangan dan cabaran. Kita bertukar daripada orang yang anggap semua halangan menjadi orang yang anggap semua tu cabaran. Nampak tak? So, cabaran semua. Maka dia akan berjaya, insya-Allah. Ni upline saya lah, income mereka yang dulu-dulu. Nampak tak? Okey. Jadi dalam Forever ni siapa? Ustaz Zul. Sebelah ni Ustaz Haris. Ni upline saya 2016. Okey. Ni adalah Ustaz Din. Kita punya founder Ahbab. Nampak? Okey. Peluang yang adil dan sama. Okey. Dalam Forever, peluang yang adil dan sama ni maksud dia apa? Semua orang berpeluang berjaya. Forever Living menyediakan peluang yang mampu dicapai oleh orang yang bersungguh-sungguh tanpa mengira status asal MBO. Nampak tak? Local trip 600cc tak kira. Kan? Siapa pun dia SV pun dia boleh capai. Nampak tak? Katalah dia SV, dia boleh capai. Kan? Eagle Manager, siapa pun manager boleh fight. CBM boleh fight. Kan? Semua orang berpeluang untuk mencapainya. Peluang terhidang sebatas langit. Nampak tak? So, dalam Forever kita ada limit dia bukan bumbung. Bukan bangunan 30 tingkat. Limit dia. Tak. Limit dia unlimited. Limit dia unlimited. Kan? Sebab apa? Kita tengok dekat tepi tu. Dekat tepi tu. Berapa? Rofkip masa tahun 2019, gaji dia berapa? Sebulan gaji dia? Lebih 3 juta sebulan. Tu top one. Dan Forever tak pernah miss bayar gaji dia. Kan? Ada orang kata nanti saya buat bersungguh-sungguh, nanti Forever tak bayar saya. Dia kata. Kalau saya buat bersungguh-sungguh, Forever tak bayar saya, macam syarikat lama saya, dia kata. Tak, benda tu tak berlaku di Forever Living. Kalau kau buat bersungguh-sungguh, sebanyak mungkin pun kamu akan dibayar. Cubalah buat macam Rofkip. 900,000 USD sebulan gaji dia, kau akan dibayar. Okey? Buatlah. Bagus. Lagi bagus. Kamu akan dibayar. Nampak tak? Ada soalan dia situ tadi. Macam mana Ustaz membahagikan masa? Okey, nanti. Jom menjadi usahawan global dan produk antarabangsa. Nampak tak? So kita punya produk bukannya ada di Malaysia saja, bahkan di 169 buah negara. So kita boleh berniaga di 169 buah negara. Masa depanmu bukanlah yang kau lakukan, dibentuk oleh apa yang kau lakukan hari ini, bukan besok-besok. Okey? Kegagalan bukanlah musuh. Kegagalan bukanlah musuh. Semua orang gagal. Kan? Dia belajar daripada gagal. Gagal ni menyakitkan, tetapi dia ada pelajaran. Dia ada kebaikan dalam dia. Nampak tak? Macam mana orang nak naik ke tahap yang tinggi, dia mesti belajar sakit dulu.
Dia tak boleh suka-suka senyum-senyum tiba-tiba dah tinggi. Macam mana? Semua orang dia ada latihan dia. Sakit. Nampak tak? Alright? So, anggaplah gagal tu adalah rakan kita untuk berjaya. Dia bukan musuh kita. Dia adalah rakan kita untuk berjaya. Okay? Itu nasihat untuk diri sendiri. Kenapa bahagikan masa hidup kita untuk bekerja, membina orang lain punya impian? Kenapa kita tak nak bina impian kita sendiri? Itu antara kata-kata daripada Mendiang Rex. Nampak? Kenapa kita tak nak bina impian kita sendiri? Kenapa kita nak bina impian orang? Ni saya punyalah pada tahun 2019. Tu. Macam itulah dia naik. Januari, Februari, March. Jadi March tu kan, March 3,000 tu, masa dapat 3,600 tu, masa tu dah kata, ish gila lah Forever. Saya terpegun tu, tengok 3,000, banyaknya duit 3,000. Tak pernah dapat 3,000 masuk dalam akaun duit sendiri. Kan? Tak pernah dapat no. Sekali tu saya dengan isteri saya lah, masa dapat March tu 3,000. Ush 3,000. Banyak ni kan. Macam tak percaya duit aku masuk sebulan 3,000 masa tu lah kan. Maknanya satu benda yang kita tak pernah dapat tapi dapat dengan Forever. Semoga menjadi satu suntikan bagi saya lah, momen tu ingatkan saya supaya untuk terus fight kan, terus fight, terus usaha, jangan berhenti. Okey, sekiranya anda membuka hati dan diri untuk mendengarkan satu peluang yang hebat, insya-Allah anda akan mendapatinya di Forever Living. Ya, itu daripada saya. Okey, itu kata-katanya. Sekian, terima kasih. Okey, so tadi ada soalan macam mana membahagikan masa kan? Macam saya masih mengajar tapi saya tidak mengajar seperti dulu. Kan dulu saya mengajar kalau kita kata merasah daripada pagi sampai pukul 2, tapi sekarang tak, saya tak buat macam tu. Di madrasah saya mengajar hari Jumaat saja pagi. Saya tukar, maknanya saya ambil mata pelajaran tu, saya kumpul-kumpulkan berapa jam yang diperlukan dalam seminggu, saya mengajar waktu tu. Itu satulah saya adjust. Lepas tu saya ada sahabat, ada juga tuan guru yang lain minta saya mengajar di madrasah yang lain, so saya mengajar juga. Jadi saya daripada satu madrasah jadi 2 madrasah lah saya mengajar. So saya mengajar yang itu pula pada hari Isnin, Rabu dan Khamis. Tapi 1 jam lah. Jadi saya bahagikan masa saya masih mengajar dan juga masih lagi saya mengajar ada di masjid, tapi saya dah limitkan lah, saya dah atur susun saya punya ni. Tidak lagi macam dulu yang pada sepanjang masa kita mengajar kan. Masa dulu saya ingat masa saya AS nak naik supervisor dan supervisor nak naik kepada manager apa semua tu, saya buat lepas pukul 4 kan, lepas asar habis pengajian, sebab masa tu di madrasah kami pengajian sampai pukul 4 sampai asar. Lepas asar je kau kena ni lah, kau kena shoot lah. Asar, maghrib, isyak kena shoot. Jadi memang ni sikit lah. Memang cumanya bila saya dah yang saya sebut tadi kan dalam saya pengajian, bila masa ayah saya sakit tu, mak saya sakit, ayah saya accident, masa tu saya fikir tak boleh dah, aku tak boleh macam ni. Aku kena buat sesuatu yang tak boleh mengganggu masa untuk khidmat diorang. Nampak tak? Ada tips lagi, approach new prospect. Saya tak berapa pandai tau, tapi kau kena berani. Itu je. Kau kena berani ambil apa yang kita belajar kan. Kita kena berani, kena sangka baik. Kita jangan letak yang buruk-buruk tu dalam hati kita, tak mau. Nanti dia tak terima ke, jangan. Kalau saya tip, kau pergi je. Kau pergi, kau belajar cakap. Dan niat share, jangan niat sell. Niat share dulu. Niat kongsi. Sebab bila kau kongsi, bila kita kongsi, kita akan cerita benda tu dengan keikhlasan kita. Contoh bila kita share, kita akan share benda yang kita dah guna. Jangan share benda tak guna.
Kita tak pernah guna contoh kan, kita tak pernah guna Clean9. Kita tak pernah buat Clean9. Kita pun cerita Clean9. Habis. Nanti mulalah kita dengar-dengar je. Jadi rugi lah. Kita tak akan dapat feel tau. Tapi kalau misalnya contoh saya buat Clean9 dulu pernah saya nak ada orang nak tanya pasal Clean9. Lepas tu saya tanya pada leader saya, Simo Michelle. Lepas tu saya kata, Simo ni ada orang nak beli Clean9. Set Clean9 pada saya. Macam mana nak cerita ilmu dia? Simo kata tak boleh jual. Kau dah buat Clean9 belum? Belum. Jangan jual. Dia kata, jangan jual. Dia kata, Engkau kalau engkau jual benda yang kau tak guna lagi, kau tak ada ikhlas, kau tak ada feel dia. Sebab tu saya pun buat. Jadi alhamdulillah bila saya buat, saya ada feel saya boleh cerita Clean9 tu. Kalau saya cerita contoh kalau saya cerita Clean9, bila kita buat Clean9, kita ada 2 hari pertama yang kita tak makan apa pun kecuali produk tau. So 2 hari pertama ni fungsi dia nak habiskan dalam badan kita tu sampai satu perkara berlaku pada saya sendiri. Saya punya najis tu bau dia adalah bau masam najis baby tau. Bau masam najis baby. Benda tu tak, kalau kita tak buat produk tu, kita tak guna produk tu, kita tak tahu. Tapi yang berlaku pada saya rasa kan, kalau ada orang cakap ringan apa semua, kalau saya akan sebut sampailah satu keadaan berlaku pada saya 2 hari yang pertama tu, bila saya buang air, hari yang kedua tu saya buang air, saya akan terbau satu benda yang saya tak pernah bau begitu lama. Masa tak dapat baby. Sekarang kalau dapat baby tahulah macam mana najis baby tu. Nampak tak? So ni pula ada last lah, kita ada orang kata produk tu mahal apa semua. So fahamkan, bagi tahu pada dia nilai. Okay, nilai produk tu sebenarnya bukannya harga. Jangan jual harga. Kita jangan jual harga. Kalau kita jual harga, artinya kita salah cari pelanggan. Kita cari orang yang tak faham, yang tak tahu. Tapi orang yang tahu nilai, dia akan ambil walaupun berapa harga dia. Dia tahu nilai. So kita kedepankan nilai produk. Sangat-sangat bagus. Sangat-sangat best. Sangat-sangat powerful. Nampak tak? Kalau kita nilai, kita hanya perjuangkan harga, kita rugi lah. Kita rugi. Kita tak boleh jadi kaya, orang kata. Jangan. Amalan untuk murah rezeki, niat. Kena niat. Kita kena yakin. Yakin pertama, rezeki kita Allah Ta'ala dah tentukan. Tapi kita tak tahu. Yang kita disuruh berusaha. Okay? Maknanya kita berusaha tu dengan kita berusaha kerana Allah suruh kita berusaha. Kita yakin kerana Allah Ta'ala suruh kita yakin. Allah tahu, kita tak tahu. So kita diperintahkan berusaha untuk tengok kebesaran Allah tadi. Kan? Bagaimana aku memberi rezeki pada kamu. Kan? Nampak tak? So kena usaha. Dan usaha dah yakin. Pasti Allah Ta'ala beri rezeki pada kita. Kan? Yang lain-lain tu banyaklah. Kalau ada leader ajar baca Yasin apa semua. Cuma kalau saya akan sebut lebih kepada keyakinan. Kan? Amalan tu bagus, buatlah. Kan? Syubhah. Syubhah tu apa dia? Dia faham ke syubhah tu apa? Syubhah tu apa dia? Syubhah ni bukannya pada kita kata satu produk tu bila dibuat oleh orang bukan Islam dia jadi syubhah. Tak semestinya. Sebab tu dalam Forever dia punya unik, kita boleh pergi tengok sampai tempat dia buat. Kita boleh pergi tengok. Sebab tu kita dijemput untuk pergi tengok kepada kilang dia. Tiap-tiap tahun leader kita yang berjaya dia pergi tengok, kan? Eagle Manager CBN dia pergi tengok ladang, dia pergi tengok kilang, dia pergi tengok sampai ke makmal dia pergi tengok. Nampak tak? So tak ada masalah. Okey, syubhah ni bukan isu orang sebenarnya, dia perbuatan tu. Kadang-kadang syubhah pada produk, syubhah pada marketing plan pun ada. Okey, alright. Untung banyak sangat. Baguslah untung banyak sangat. Itu bukan riba. Bukan riba. Okey. Riba dia kalaulah contoh kita bagi pinjam duit
dan kemudian kita minta dia bayar kita lebih, kan? Mesti bayar lebih pada saya. Itu jadi riba dan ribawi. Kalau untung banyak, dia tak ada limit. Kita mengaji pun tak ada limit. Contoh dia, kalaulah masa tu adalah masa yang sangat perlu, di tempat yang sangat perlu. Contoh air kosong lah, air kosong. Air kosong dalam sebotol kita mineral, botol mineral kita berapa? Air sebotol kosong. Macam contoh kita ada RM1 lebih kan. Tapi kalau kau tengah padang pasir, sebotol mineral takkan kau nak jual RM1. Kan? Dia sebab situasi, dan juga dia tak ada masalah benda tu. Kalau orang tu redha, dia beli. Kalau dia tak redha, tak payah. Dia tak ada masalah. Okey? Guna produk Pedu-US tak ada masalah. Kalau sekiranya dia cukup kriteria halal apa semua, tak ada masalah. Okey? Jangan risau benda tu. Alright. Okey, so setakat tu kita serah balik pada MC, sian MC kita. Okey, semoga bermanfaat semua Semoga bermanfaat. Kita dapat kongsi manfaat tu, dapat kebaikan ni, pegang ilmu tu. Jangan takut-takut dah, insya-Allah. Okey, serah pada MC. Okay, masya-Allah, alhamdulillah. Dengar suara? Okey. Okey, alhamdulillah kita dah selesai kelas kita malam ni. Tengok untung kita duduk dalam Forever ni sebab apa tahu? Kita dapat ilmu yang lain. Maksudnya bukan hanya ilmu berkenaan produk, marketing, tapi kita dapat juga ilmu berkenaan lebih kurang kita kata tasawuf pun ada kan, fiqh pun ada kan. Jadi alhamdulillah kita kena syukur banyak-banyak. So saya pun rasa dah tak ada apa dah kot. Ada apa lagi Ustaz? Ni dia ada satu soalan yang menarik ni. Dia kata kenapa tak support buy Muslim product? Okey, support buy Muslim product bukannya bermakna kita tak boleh beli produk yang berkualiti. Kita kena jujur dengan diri kita. Ingat, dalam berniaga ni kena jujur. Jujur pada diri sendiri. Kalau produk tu bernilai, produk tu ada kualiti dia, standard dia tertentu, so kita kena letak. Itu nilai dia. Okey? Jangan kita kompromi. Tak kisahlah produk tak ada mutu pun tak apa. Janji sebab kawan saya sebelah rumah jual. Tak boleh. Boleh ke? Kan? Tak apalah, produk ni tak ada kualiti pun tak apa. Produk ni dia akan merosak kesihatan saya pun tak apa. Sebabnya dia dijual oleh jiran kita, jiran yang kita sayang. So tak boleh macam tu So kita, sebab tu saya kata bila satu benda kena nilai, dia ada nilai dia, so kita kena jujur dengan diri kita. Itu benda sangat penting. Basic tu adalah basic. Sebab tu masa saya dapat produk ni, bila saya makan saya rasa tu, saya kata kalau aku nak berniaga, aku akan berniaga produk ni. Sebab kita nampak. Dan ada satu sebenarnya saya nak letak dalam slide, iaitu ilmu. Maksud dia, Forever ni dia ajar kita bukan sekadar berniaga, tapi dia memberi ilmu produk pada kita. Dia memberi ilmu produk pada kita. Yang ni tak dapat tau. Tak dapat di tempat lain. Kecuali orang yang dia ada makmal dia sendiri. Dia ada makmal dia sendiri, dia ada kajian dia sendiri. Dan saya pernah dengar daripada doktor, bahawa doktor pun cakap bahawa Forever Living punya kajian sangat-sangat kukuh. Dia punya research sangat strong. Ini doktor yang cakap, saya dengar benda tu. Maksud dia tak mudah dipetikai lah sebenarnya kajian yang ada pada Forever Living. Sebab tu pernah kita jumpa daripada Universiti Malaysia Sarawak kan, ketika mereka buat dia ada kajian kan, dia ambil Forever Living sebagai rujukan dalam produk untuk madu lebah dia. Okey, so setakat ni insya-Allah berjumpa anda di puncak kejayaan. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia rapi je tu saya pelak.